InsyaAllah. Jadi para peserta yang saya hormati dan saya kasihi, ya, terima kasih kerana berikan laluan untuk sisipan dengan izin. Jadi tanggungjawab saya untuk memastikan adanya kita panggil pelajar yang mendaftar masuk ke kolej komuniti pada setiap kemasukan lah. Jadi keadaan di mana kita sebagai ibu bapa, kita sebagai masyarakat, kita kena sentiasa untuk mengambil peduli. Mana kerja buat kita kena pastikan bertanggungjawab melaksanakan kita panggil apa yang susun oleh kita panggil negara kita, bagi membolehkan nanti anak-anak kita ini berkejaya seperti mana kita hari ini, dan mereka akan menjadi manusia yang pada hemat saya sihatlah dalam pelbagai area lah. Okay, terima kasih. Okay, saya pergi kepada slide yang sepatutnya saya bergeraklah. Okey. Boleh ya Nur Aisyah, saya mulakan Okey. Mukadimah tu pun dah panjang kan dah? Mukadimah pun dah panjang dah. Okey. Saya sebenarnya kalau dikonti di radio, sejam ni sekejap aja dengan selingan 4 lagu kan, sekejap saja. Tapi saya cuba kompreskan kat sini. Okey, tuan-tuan puan-puan yang saya hormati, kejadian manusia ni bukanlah main-main. Kalau para ustaz bercakap dia ada nas Quran dan hadisnya, saya meletakkan dari sudut psikologi dan kaunseling. Apabila kita tahu bahawa kita manusia lahirkan bukan main-main, tidak lahir sebegitu saja. Kalau walaupun kita lihat ada orang lahir dibuang sana dibuang sini kan, sebenarnya manusia itu lahir bukan main-main. Ada peranan yang perlu dimainkan oleh manusia, dan manusia itu perlu dihargai, dan manusia itu juga perlu menghargai. Apabila kita berdepan dengan manusia lain, tak kira apa status, tak kira apa usia, kerana mereka adalah manusia, maka kita perlu mainkan peranan kita sebagai manusia. Mungkin di rumah kita berperanan sebagai ketua keluarga, kita peranan sebagai anak, kita peranan sebagai suami, kita berperanan sebagai isteri, kita mainkan peranan pelbagai peranan dalam rumah tangga kita, dan juga di tempat kerja kita sebagai ketua, sebagai staf, dan banyak lagi jawatan di tempat kerja kan, sebagai rakyat dalam negara, di sekolah, di universiti, di pelbagai tempat di dunia ini manusia memang ada peranan masing-masing yang saling memerlukan lah. The main point pada saya bila meletakkan diri kita sebagai memainkan peranan sebagai manusia, kita kena pastikan kita menjaga komunikasi kita. Komunikasi adalah perantara untuk kita memahami manusia dan manusia memahami kita. Tanpa komunikasi kita akan jadi manusia bisu. Kita akan pakai non-verbal communication. Tapi tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, komunikasi sangat penting dalam meletakkan diri kita sebagai orang yang dilihat berhargalah. Komunikasi. Tuan-tuan puan-puan yang saya hormati, kita tahu kan barang berharga ni seperti mana kita adanya cincin emas ataupun intan berlian permata. Kan, di mana kita letakkan barang-barang itu? Sudah tentu tuan-tuan dan puan-puan tak akan letakkan sebarangan. Kalau di rumah pun tak akan puan-puan letak bersepah, tak akan letakkan gelang emas di dapur, di atas periuk, di tandas, tak mungkin. Tuan-tuan puan-puan akan letakkan barang berharga itu di tempat yang sesuai, di tempatnya seperti mana harga yang tuan-tuan beli itu. Kalaulah katakan tersalah letak serta hilang, satu keluarga porak-poranda, mungkin komunikasi pula main peranan kat situ. Kerana barang tu berharga, maka berlaku komunikasi yang tidak menarik, kerana kehilangan tadi mungkin disebabkan oleh kesalahan sendiri, kita tak tahu. Jadi nampak tak antara komunikasi dengan barang berharga tadi, kita dan juga komunikasi kita. Jadi bila kita tahu bila kita ni berharga dan orang depan kita juga berharga dan perlu kita menghargai, maka kita perlu untuk mendapati mereka dengan betul, terutamanya komunikasi kita lah. Contohnya bila kita meletakkan diri kita pada satu situasi di mana kita berdepan dengan orang yang seusia kita, mungkin lebih tua pada kita ataupun anak-anak kita, bagaimana kita memainkan peranan kita sebagai manusia. Yang saya sebut ni manusia manusia ni unik ciptaan Tuhan. Jadi keunikan itu yang saya sebut tadi lah, ketua keluarga, bapa, ibu, ayah, suami, isteri dan sebagainya lah. Jadi bagaimana kita meletakkan diri kita sebagai orang yang sepatutnya kita memainkan peranan yang betul lah. Jadi komunikasi ni tuan-tuan dan puan-puan, dia sebenarnya kekuatan komunikasi ni sebenarnya dia bukan lisan saja tau.
dia juga datang daripada apa kita panggil non-verbal communication, dipanggil intrapersonal kita. Interpersonal kita mungkin kita bercakap, kita boleh katakan mungkin interpersonal kita ni kita boleh menipu lah, kita boleh hipokrit lah. Contohlah kita sebenarnya dalam meletakkan diri kita sebagai manusia, kita ada dua attitude. Pertama dipanggil public attitude, dipanggil tingkah laku awam. Yang kedua dipanggil private attitude, tingkah laku peribadi. Okey, hari ini saya berdepan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan pun nampak saya dan saya pun tahu tuan-puan depan saya. Bila saya present slide tak nampak dah tuan-tuan puan kan. Jadi saya cuba memaparkan tingkah laku public saya. Saya pakai blazer, saya pakai lengkap lah dengan pakaian kerja yang sepatutnya saya pakai. Saya tak pakai kain plekat, saya tak berlenging. Macam tuan-tuan puan juga. Maknanya saya memaparkan cara bercakap. Tapi kalau betul yang saya meletakkan tingkah laku public saya ini setanding dengan tingkah laku pribadi saya di rumah, saya menghormati keluarga saya tak pakai pakaian yang tak senonoh kan, ataupun orang lain di luar daripada setting staff saya, maka saya dianggap orang yang betul-betul tulen lah. Tulen maknanya genuine lah. Tidak hipokrit. Kita tak berdepan dengan seseorang kita berpura-pura. Kita depan orang lain berpura-pura. Dengan keluarga kita begini, dengan orang lain kita begini. Kenapa kita begitu? Kenapa kita perlu pura-pura? Dalam meletakkan tanggungjawab, kita perlu berada dalam keadaan yang tulen sebenarnya. Sama juga dengan rumah. Kalau boleh saya kongsikan, bila kita menghargai sesuatu, kita akan hargailah. Contohnya ruang tamu rumah misalnya, rumah berserakan, tapi kita akan kemas rumah itu atau dapur kita bila ada orang nak datang. Bila ada kita tahu tamu nak datang. Kenapa begitu? Bukan? Ketulinan tak berlaku di situ. Sebenarnya once kita buat sesuatu, biarlah kita buat dengan tulen. Maknanya kita laksanakan tanggungjawab bukan kerana orang lain. Tentunya kerana Allah lah, itu lebih baik. Tapi kita buat sesuatu kerana kita menghargai. Apabila bersih tempat itu, keluarga kita senang duduk, selesa, tiada habuk sebagainya, kita menghargailah. Dan kita menghargai diri kita juga untuk memastikan kita dapat sebenarnya nikmat yang sepatutnya kita dapat. Jadi tingkah laku public dan private ni kena jaga. Dalam masa yang sama saya sebut tadi berkaitan dengan apa? Komunikasi kan. Non-verbal komunikasi ni sebenarnya untuk tuan-tuan dan puan-puan dia lebih dominan tau daripada komunikasi lisan. Contohlah hari ini atau pagi tadi tuan-tuan bangun pagi mungkin BDA di rumah kan. Tuan-tuan nak buat sarapan pagi lah. Kan? Ada tak tuan-tuan dan puan-puan lah bangun daripada tidur bercakap dengan seseorang ataupun turun bawah bercakap dengan orang. Hari ni aku nak buat nasi lemak. Maka tuan-tuan buat, puan-puan buat. Mungkin tidak. Puan-puan dah bermonolog dengan diri sendiri dulu secara intrapersonal. Bercakap dengan diri sendiri banyak, terlalu banyak sebenarnya. Aku sambil turun tangga, sambil keluar pintu bilik, keluar bilik air, tuan-tuan dah bermonolog dah pelbagai perkara, apa aku nak masak, apa yang ada di dapur, macam-macam. Yang itu menjadi tingkah laku tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya, sebab tuan-tuan dah dapat, hari ni aku nak buat nasi lemak, ada santan, ada ni, ada itu, maka aku buat nasi lemak. Maka berlaku, sebut abang, hari ni saya buat nasi lemak lah pagi, dah bermonolog dengan diri, maka lafaz pada lisan. Nampak tu? Dalam soal kita pun kita niatkan bermonolog dulu kan? Lafaz tu di antara. So, kekuatan non-verbal communication ni sebenarnya kuat, sangat kuat. Contohnya tuan-tuan sebagai EO kan, bila buat kerja-kerja, ada kerja-kerja, bukan beban, tapi kerja tu banyak dengan kewangan, dengan pentadbiran, semasa buat tu bermonolog. Mungkin berumut-rumut. Mengata-ngata. Jangan mengata orang contohnya kan. Jadi, dalam masa yang sama, kita meletakkan diri kita ni sebagai orang yang sebenarnya kita banyak menggunakan pakaian non-verbal communication. Sebab itu bila kita non-verbal communication ni berlaku untuk kita lihat di luar lah, tegukan tangan. Tapi yang saya sebut tadi intra personal, betul bermonolog. Jadi dalam meletakkan tanggungjawab kita sebenarnya memang tak lari. Sebab itu kita kena pastikan apa kita lafaz, benda tu sebenarnya dah kita fikirkan sebenarnya. Jadi kita kena betul-betul pastikan sebelum kita lafaz ataupun kita berjalankan, kita muhasabah dulu dengan 3S tadi kan. Kita pastikan kita mesti ada 3S tu. Di antaranya kita kena sabar, kita kena senyum, kita kena syukur. Memang kita perlu sabar.
Ada cabaran, senyum. Kemudiannya kita kena bersyukur. Mungkin itu hadiah untuk kita laksanakan. Kadang-kadang sebagai ketua pun ada juga cabaran. Jadi apa kita buat kata orang Melayu, kemam-kemam telanlah. Kita kena sabar dulu dengan tingkah laku manusia depan kita. Kemudiannya kita kena hargai dia sebab dia adalah aset sebenarnya. Kemudian kita senyum, membantu kita untuk kita tak cederakan emosi kita. Dalam masa kita bersyukur, mungkin itu hadiah yang Tuhan beri pada kita untuk kita laksanakan tanggungjawab. Jadi meletakkan diri kita, kita panggil peranan yang kita mainkan. Okey, insya-Allah. So untuk slide seterusnya, okey, saya nak tanyalah sini nampak sikit tak begitu menarik gambar ni kan, dia ada kaki diangkat tu kan. Okey, betulkah kita terlalu sibuk? Okey. Jadi mungkin hari ini pun BDR sibuk juga kan dengan laporan BDR nak buat sebagainya kan. Tapi betulkah kita sibuk? Kalau kita terlalu sibuk, adakah kita membina satu kita panggil satu susun atur kita punya tanggungjawab ataupun aktiviti kita dan juga tugas kita mungkin ada antara keluarga dengan kerjaya. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan puan keluarga dan kerjaya. Dia berbeza 3K. Tadi 3S kan? Okey, keluarga dan kerjaya. Ada satu K lagi yang kita bina, itu kebahagiaan. Keluarga dan kerjaya ni dia membina kebahagiaan tau. Tanpa keluarga, kita ada kerjaya, mungkin kita ada pendapatan, bahagia tak kita? Nampak tu? Okay. Ada keluarga, kita tak ada kerjaya, tak ada pendapatan, bahagia tak kita? Sebab itu keluarga dan kerjaya jaga betul-betul. Hargai mereka ini. Okey, hargai terutamanya keluarga, ahli keluarga kita lah. Kerana apa tahu? Kerana manusia ni adalah aset sebenarnya. Aset negara manusia ni. Kalau keluarga, dia aset keluarga sebenarnya. Ada keperluan ahli keluarga untuk kita pada masa akan datang. Ibu yang tua misalnya, perlukan anak-anak untuk membantu dia. Sebab itu kita kena hargai keadaan di mana bagaimana kita membentuk diri kita dan menjadi teladan dan membentuk anak-anak, menjadikan dia sebagai satu yang sepatutnya mereka laksanakanlah. Jadi kalau kita katakan kita terlalu sibuk, adakah itu kita lihat sebagai satu yang kita panggil satu kelemahan? Sebelum kita meletakkan diri kita melaksanakan tanggungjawab, menyusun aktiviti ataupun jadual kita, memungkinkan kita akan lihat diri kita dalam keadaan mungkin teratur, kemas. Sibuk subjektif. Kalau tak orang tak sibuk pula, dia akan jadi bosan. Sibuk itu subjektif, dia ada. Tapi yang saya sebut tadi, jangan campurkan urusan keluarga dengan kerjaya. Hargailah diri kita. Maknanya, dan kita tahu diri orang juga berharga kan. Maka jangan kita campur adukkan. Contohlah kita ada banyak kerja di pejabat kan yang tak siap. Kita balik ke rumah, kita tak boleh mengurus diri kita sebagai peranan bapa, peranan isteri, peranan suami, peranan ibu. Tak betul ni. Sebab keluarga dia bukan mangsa kita. Dia bukan mangsa untuk kita mengalihkan apa yang berlaku di pejabat atau tempat kerja kepada keluarga yang tak tahu apa-apa. Mungkin anak kita, isteri kita tiba-tiba menyapa kita waktu balik, bang atau abah, dan kita pun menyapa dengan komunikasi. Ingat komunikasi komunikasi yang mungkin tak menyelesaikan telinga, menusuk ke kalbu, mencederakan emosi. Ini yang kita lihat perlu dilihat dan dikemaskan. Sama juga dengan kerjaya. Jangan campurkan urusan keluarga dengan kerjaya. Akhirnya nanti kita tak akan menjadi seorang yang kompeten atau seorang yang boleh melakukan tanggungjawab dengan betul dan baik. Kita tak nafikan tiap-tiap manusia ada cabaran keluarga dan kerjaya. Cumanya seboleh-bolehnya jangan jadikan mangsa keluarga kita kerana cabaran kerja dan cabaran kerja sebagai mangsa daripada kita punya cabaran kerja keluarga tadi. Atur betul-betul, kita insya-Allah kita akan dapat. Ingat, saya patah balik kepada 3S. Kita sabar, kita senyum, kemudian kita bersyukur. Mungkin itu meletakkan diri kita bagaimana kita boleh mengurus dengan baik. Kan sabar tu separuh dari iman kan. Kekuatan untuk sabar. Memang kadang-kadang kita tak sabar, tapi cuba untuk sabar. Kemudian raikan diri kita dengan senyuman. Senyuman supaya kita rasa segembira. Rendahkan perasaan marah kita.
and then kita terus bersyukur, dan itulah yang mungkin kita guna perkataan hadiah untuk kita melaksanakan tindakan yang kita sepatutnya buatlah. Okey, tuan-tuan dan puan, saya terus kepada ni di antara ni gambar yang saya kongsilah. Jadi bila kita panggil aset negara, bila kita sebagai ibu ayah di rumah atau kita Slide tak bergerak lah. tak bergerak, Said. Gerak tak? Slide sini tak bergerak. Okey, saya unsure kejap. Ia tak gerak Okey. Dah gerak? Okey. Dah. Dah gerak dah? Dah. Sudah. Okey. Jadi saya jelas tak saya bercakap ni Puan Nur Rasha ataupun pantas? Halo? Jelas. Okey. Cuma tadi je slide tak bergerak. Okey. Jadi kita lihat sebagai peranan kita sebagai seorang ibu, bapa, mungkin pegang abang, adik sebagainya kan. Kita tak mahu ahli keluarga kita begini. Jadi kenapa jadi begini? Mesti ada sebab. Kita kena serut balik kejadian-kejadian kita di peringkat awal, bagaimana pembinaan kita dalam keluarga, pembinaan kita di peringkat awal persekolahan, di peringkat tadika, ada kaitan bila mana kita menghargai atau kita menyatakan bahawa kita ni memang perlu meletakkan diri seorang itu terlalu berharga, sehingga kan itu adalah kita panggil pegangan kita. Kita tak nak jadi macam ni lah. Contohnya, okey, ni saya pantaskan lah. Okey, ni di antara okey, ke mana kesudahannya? Okey, ini semua di antara. Okey, kita lihat kita lihat keadaan hari ini kan. Kita suka memang lihat pada orang yang terhibur, gembira. Memang tu di antara kita panggil tips juga untuk kita meletakkan kita gembira dan juga bahagia, tapi bukan keterlaluan lah. Sehingga kan kita lupa hari ini kan, depan TV ataupun di kedai makan selalu orang bercakap di rumah waktu makan, anak tak lagi berkomunikasi dengan ibu bapa, suami tak berkomunikasi dengan isteri, ibu bapa tak berkomunikasi sama sendiri, kan semuanya berkomunikasi melalui gadget ataupun handset. Jadi antara kita ni dah tak berdepan dengan manusia, banyak berdepan dengan device kita. Adakah ini betul? Jadi kalau kita perlu untuk letakkan kita ni perlu melaksanakan tanggungjawab betul, pastikan tidak ada yang kita cuba laksanakan tidak tersasar, maka kita kena lihat apakah sebenarnya peranan yang perlu kita mainkan sebelum ia menjadi sesuatu yang luar jangka, akhirnya kita tak dapat untuk kembalikan balik semula, untuk memulakan semula. Jadi kita harap benda ni dapat dilihat sebagai satu, kita panggil satu panduan lah. Okey, ni di antara dah kita panggil sudah terlambat lah. Okey. Yang ini sebenarnya kita nak apabila kita meletakkan diri kita sebagai orang yang sentiasa menganggap diri kita terlalu berharga, diri orang lain terlalu berharga. Mana dirimu tu maksudnya mu tu orang lain kan kita lah. Jadi kalau ibu bapa kata pada kita, dirimu tu berharga, kita kata pada orang lain juga, dirimu tu berharga. Mana antara kita bercakap benda yang sama, masing-masing melihat diri orang itu sangat berharga, maka tidak akan jadi kita panggil sepatutnya macam tadilah, dia akan jadi seperti ini. Jadi bila kita lihat pada ayah yang tua ataupun pada masa kita panggil hari tua, anak-anak berjaya, anak-anak berkejaya, ini satu hadiah. Ibu ayah tak perlukan anak-anak punya duit. Mungkin selalu orang tua bercakap begitu, aku tak perlukan duit kau, aku ada duit sendiri. Dan lagi satu pun, kalau tak ada duit pun dah tua, dia pun tak perlukan duit yang banyak. Dia perlukan anak dia berjaya, dan anak dia berkeluarga, dan anak dia bahagia, dan anak dia ada masa depan. Itu yang dikendaki oleh ibu ayah. Seperti mana yang lahir anak-anak tadi, yang ditatang, yang didodoikan, diharap dia dapat memberikan keadaan yang sama, dalam erti kata kesenangan kepada anak-anak tadi. Anak-anak akan dapat menjadikan kita panggil panduan, dan juga kita panggil image kepada ibu bapa, supaya tidak tercalar wajah ibu bapa dengan tingkah laku yang kita anggap memungkinkan akan beri cabaran pada mereka lah. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan yang saya kasihi, sekarang ni saya nak masuk kepada satu kita panggil peringkat perkembangan psikososial manusia. Jadi apabila kita lihat, kalau kita meletakkan diri kita untuk berperanan,
menjadikan orang itu sangat berharga, dan kita ni berharga oleh ibu bapa kita dulu. Mereka menghargai kita sebenarnya, sebab itulah kita jadi hari ini jadi manusia. Tuan-tuan, puan-puan jadi EO, ada kerjaya, ada keluarga, dan ada macam-macam yang mak ayah tak perlu pun, tapi dia dah bekalkan tuan-tuan kemahiran hidup untuk menjadi manusia yang cemerlang. Jadi bagaimana kita kena melihat pula, kita pula kena pastikan dirimu tu berharga tu anak-anak kita. Pastikan kita dapat melihat dan dapat membekalkan dapat diri kita untuk jadi seorang orang yang berperanan betul untuk manusia pada masa akan datang, semasa pembesaran dia lah. Okey. Saya nak pergi kepada ini. Ini sebenarnya anak saya masukkan Rasha ni ada bunyi-bunyi lah, tak apa. Okey, mungkin kita boleh membantu untuk tidak tertidur lah. Okey, 3 hingga 6 tahun kalau kita lihat sekejap saya pergi pada slide sekejap saya nak end balik sebab ada slide 1 tahun tadi ada setahun. Okey, 14. Ya, mana slide saya setahun tadi? Pada 3 tahun Okey, ini dia saya terlepas tadi. Okey. Okey. Lahirnya manusia ni, lahir hingga 1 tahun dia di dalam psikososial dipanggil ialah peringkat percaya lawan tidak percaya. Okey, apa ciri-ciri dia? Okey, kita cuba tengok mungkin Puan Raisa, Puan Haniza sukalah baca ni jam macam ni bunyi-bunyi ni. Saya tak sempat sebut nama yang lain sebab saya tak dapat baca nama-nama yang ada Jadi saya harap yang lain tak berkecil hati. Okey. Di peringkat lahir 1 hingga setahun ni, sebenarnya di peringkat ni peringkat bayi itu dia percaya lawan tidak percaya. Mana cirinya adalah seorang bayi perlu berasa selamat. Bila dekat dengan kita, seorang ayah megang dia, seorang ibu megang dia akan rasa selamat lah, dipeluk kan. Rasa percaya terbina bila bayi tersebut disayangi oleh orang yang paling rapat dengan dirinya, seperti mana ibu bapa tadilah. Jadi sebaliknya berlaku, bayi itu akan membina rasa takut dan akan berasa sukar mengatasi cabaran yang dihadapi. Jadi apa peranan kita? Okey, peranan kita kita perlu lihat pastikan okey. Okey. Kita kena pastikan apabila kita lihat anak-anak itu memerlukan kita panggil rasa selamat, contohnya dia sedang menangis misalnya, ataupun inginkan sesuatu, misalnya susu sebagainya. Bila kita berikan dia, kita rapati dia, kita dekati dia, atau dia didekati dipeluk sebagainya, dia akan rasa selesa. Jadi ibu ayah sebenarnya dia pakar membaca reaksi ataupun non-verbal communication anak-anak tadilah. Sebab itu kalau kita lihat, kita macam itulah dulu kita mungkin tak dapat nak bayangkan macam mana kita waktu kecil, ibu kita mendodoi kita, memeluk kita, ayah kita juga kan. Mungkin pada waktu itu kita buayan kita tak adalah buayan adanya ada kita enjin boleh membuaikan, dibuai dengan tangan, dengan tali, dengan kaki pun ada kadang-kadang kan. Dan mungkin kain buayan tak macam hari ni, kain buayan dengan kain yang ada jaring-jaring kan. Dahulu mungkin kain buayan tu mungkin kain batik, kain pelekat, tapi itulah dia kita panggil kasih sayang ibu ayah menggunakan pakai kain. Dia itu menjadi buayan kita lah. Bayangkan kadang-kadang kita lihat kain itu dipakai, lepas tu tak lama lagi dia cuci, dia jadi buayan kita. Okey. Untuk anak-anak yang umur 1 hingga 3 tahun, peringkat ini ialah peringkat dia anatomi lawan rasa malu atau sangsi Contoh penting ialah kanak-kanak berumur 2 tahun punya kehendak untuk bebas melakukan sesuatu dengan cara sendiri seperti dia berjalan sendiri, dah berjalan setahun 2 tahun dah berjalan. Kemudian kadang-kadang suka membantah, berlaku dia tak nak tu, tak nak ni, kadang-kadang bertanya, dia sebut perkataan tak nak atau ada menggeleng kepala. Mereka yang ada anak para EO depan saya ni kan, keluarga yang ramai ahli, tahniah lah ada lelaki ada perempuan, tahniah jadi tahulah situasi ini di mana keadaan anak tu kadang-kadang musik juga hati. Tapi ingat 3S 3S tadi, tuan-tuan kena hargai mereka dengan 3S tadi
sabar, senyum dan syukur. Anak berseparkan barang, anak tumpahkan air. Sebab itu berlaku biasa. Keluar nak pergi kerja, anak buang air besar. Kalau orang kata orang kamu kata anak berak lah itu ini kena. Itu semua adalah perkara biasa yang berlaku oleh orang lain dan oleh ibu bapa kita juga. Tapi mereka tak pernah pun mungkin merungut. Jadi keadaan itu kita lihat. Dalam masa yang sama, ibu bapa, oleh sebab itu ibu bapa takut berlaku kecederaan, mereka menghalang keinginan anak-anak itu untuk melakukan kehendak hatinya. Yang ini sebenarnya kita lihat. Saya sebenarnya waktu anak saya kecil dulu, saya pernah bawa pergi ke waktu tu saya menyambung buat masters UKM. Jadi saya berjumpa dengan seorang profesor, saya ingat lagi profesor tu namanya Profesor Dr. Arifin Zainal, Ezan Arifin. Di bilik dia, saya bawa masa tu saya 2 orang anak. Anak saya kecil lah, satu lebih kurang dalam 3 tahun, satu mungkin setahun lah macam tu. Jadi bila saya bawa anak saya ke pejabat tu, kemudian anak saya ni budak kecil kan, dia pergi sana pergi sini ke, pegang-pegang. Dan saya waktu tu, saya menegur lah anak saya. Saya menegur anak saya, menarik dia, kata Prof. Dr. Zainal Arifin, dia kata, dia kan Ramli, sebab dia kata, kita hanya melihat, menghalang kalau pergerakan-pergerakan dia boleh mencederakan ataupun mungkin tidak begitu sesuai dengan apa yang sepatutnya. Tapi kalau katakan dia nak explore benda-benda yang memungkinkan, dia nak tengok sesuatu di atas meja itu, biarkan. Sebab kita tak nak banner rasa takut dia dan banner rasa sangsi dan keupayaan diri. Di situ saya belajar bagaimana saya guna pakai dirimu telur harga tu. Jadi mana kita jangan kita rasa kecewa bila di sekolah anak kita rasa takut, rasa sangti dengan keupayaan diri. Bila guru berkata siapa yang volunteer, siapa yang ingin buat itu buat ini menjawab, tak ada pun dia angkat tangan. Kenapa? Kerana dia ada dah kita panggil halangan-halangan ketika dalam masa dia dalam keluarga dia. Jadi tuan-tuan kena lihat. Dan juga 1 hingga 3 tahun juga, 1 tahun ni dah malu. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, saya dah ada 3 cucu, langsung 4 dah bulan Oktober ni, insya-Allah doakan. Jadi cucu saya yang kedua ni, dia setahun saya ingat setahun 4 bulan saya rasa lah, kata saya. Dah saya pun nampak perubahan dah ada dah. Tiba-tiba sahaja dah pandai rasa malu. Lelaki ni tiba-tiba boleh buat sesuatu yang bila kita puji dia tutup muka. Dia tutup muka. Kan? Jadi apa maksud dia? Dia tutup muka dan tunduk kepala. Dengan senyuman, dia dah ada rasa malu. Kita belajar, macam saya lihat benda ni sebagai satu kita panggil kebetulan lah, walaupun mungkin kajian ni sebagai satu pedoman ataupun satu kita ambil kajian, tapi bila kita lihat berlaku berlaku sebab perkembangan sosialnya dikaji pada tahun-tahun 50 lebih pun dulu. Okey, ni kajian ni oleh Erik Erikson. Okey, kita lihat kepada kepada peringkat umur 3 hingga 6 tahun lah. Saya pantangkan sikit. Okey, dengan umur dengan apa? Peringkat 3 6 tahun ni peringkat inisiatif lawan rasa bersalah. Mana kanak-kanak peringkat ini ataupun manusia peringkat ini ada dubbing sorry. Dubbing Okey, 3 hingga 6 tahun, peringkat ini peringkat inisiatif dia lawan rasa bersalah. Kanak-kanak peringkat ini biasanya kita kena lihat sebagai seorang ibu bapa di mana mereka melakukan satu tugas dan tindakan dengan usaha dan kreativitas sendirilah. Jadi saya ambil contohlah. Memang kadang-kadang dinding tu diconteng, dinding baru dicat kan, atau ruang tamu berconteng-conteng dinding. Tapi ada apabila orang yang nampak dia buat begitu, ada setengah ibu bapa memberikan di kertas, drawing block atau kertas untuk dia melukis di situ. Tapi kadang-kadang dia suka juga di dinding. Macam saya bila saya bercucu ni, saya lihatlah jelas yang mana apabila kita mengecat balik dan dia suka di dinding lukis semula lah. Jadi apabila kita selalu untuk kita alihkan dia ke kertas, maka dia tahulah perkara yang sebenar patut dilakukan. Tapi kita kena puji dia untuk dia luahkan dia punya usaha dan kreativiti dia. Jangan kita duk marah dia dinding tu kotor. Dinding tu kita cat tapi tidak komunikasi, jaga komunikasi. Jangan duk marah ataupun duduk membentak-bentak dengan mereka yang kecil ini, tapi kita meletakkan diri kita tadi dengan 3S tadi kan, supaya mereka dia rasa tak takut dan rasa kreativiti dapat dilaksanakan. Dan kita tidak rasa cabaran untuk kita mengecat balik dinding tadilah.
Sebab pertama ini membantu mereka untuk mereka terus dengan apa kita panggil apa kemahiran mereka. Tu dia ingin tahu tinggi peringkat ini dan dengan dia akan berani mengambil risiko, terutamanya jika mendapat galakan dan sokongan. Kadang-kadang sekarang ada gambar kan, kita galakkan dia, kita ambil gambar dia kan, kita framekan gambar dia kan, kemudian kita letak di bilik dia misalnya lah. Ataupun kita tunjukkan pada dia, buka pada TV, kita ada apa, boleh dia apa, mirrorkan dengan TV. So dia seronok lah sebab kita menyokong dia lah. Dalam masa yang sama, bila usia 6 ke 12 tahun, anak dah makin besar kan, dan ambil PSR misalnya, peringkat ni mereka sebenarnya dah sekolah rendah kan, rajin dan juga rendah diri. Kena jaga ni dia rajin rendah diri. Okey, dalam peringkat ini kita perlu untuk pastikan usahanya dan kredibilitinya terus kita sokong, serta kita bina perhubungan mereka dengan rakan-rakan yang ada lah. Mereka dah rakan tak ke sekolah kan, dekat tadika misalnya. So mereka akan menguasai kemahiran asas komunikasi, bercakap pun mungkin walaupun mungkin ada pelak sikit, ataupun mungkin bercakap dah betul dia punya suku kata dia. Kemudian kita membina kemahiran, juga membantu dia kuasai kemahiran berinteraksi dengan manusia lain. Dan jika kita tak hargai usaha-usaha ini, ia akan menarik diri dan rasa rendah diri. Sebab itu kita kena pastikan kita sentiasa menyokong, pastikan terutama anak peringkat sekolah rendah kan. Tapi saya melihat sekolah rendah ni alhamdulillah lah, masa saya jadi AJKP ABG, ramai ibu bapa yang sanggup datang untuk bersama anak makan di kantin sebagainya, sebab dia lihat diri anak dia tu selalu berharga dan harga itu luar jangka, tidak ada nilai sebab itu makan dia dapat dah mungkin bercuti sebagainya kan, dia dapat untuk bersama anak dia lah. Peringkat ini kena jaga jangan sampai dia boleh jadi rendah diri kerana kerajinan dia, kita tidak sokong Okey, seterusnya saya patahkan sikit Tak bergerak slide-nya. Ya. Slide tak bergerak. Tak bergerak juga. Okeylah, saya pergi sinilah saya menjatuh, saya pergi sinilah. Okey, nampak tak puan? Nampak tak puan Nursha? Tak ada. Tak nampak slide? Ada slide ke nak kami kontrol pun boleh. Okey, sekarang ni nampak tak ni puan apa tu Nursha? Sekarang. Tak nampak slide ni? Tak nampak. Okey, saya sekali lagi ni. Okey. Ada. Ada Okey, insya-Allah saya pakai ni lah. Okey, peringkat 12 hingga 19 tahun ni untuk makluman peringkat identiti dan kekeliruan peranan. Saya ingin berkongsi sikitlah. Tadi awal-awal tadi tuan-tuan puan, saya dah bekalkan maklumat tentang sisipan dengan izin iaitu untuk mereka belajar di Kolej Komuniti dan juga di IPT lah. Okey, 12 hingga 19 tahun. Mereka ini kalau ikutkan dahulu ada UPSR, kemudian di sini juga ada PMR, di sini juga adanya atau PT3 dan ada SPM. 17 tahun 18 tahun, 19 tahun lah. Okey, di peringkat ini sangat penting tuan-tuan dan puan, kita kena pastikan kita betul-betul meletakkan mereka ini terlalu berharga Peringkat inilah peringkat identiti dan kekeliruan peranan. Bahkan tadi Puan Raisha dia kata kecelaruan boleh berlaku lah kalau katakan tak betul dia punya kita panggil atur masa dia lah. Jadi peringkat ini paling kritikal dalam bina identiti diri. Individu cari identiti diri dan cuba memahami siapa saya. Okey, ringkasnya saya nak kongsikan ialah apabila dia berusia 17 tahun dia ambil SPM misalnya. Lepas ambil SPM, okey, dia sepatutnya bergerak untuk penyambung pengajian. Okey, di mana-mana tu tak apalah. Lepas pengajian dia akan ada kerjaya. Tetapi di peringkat sama pengajian pun alhamdulillah sebab dia dah ada identiti. Contohnya kalau kita tanya dia lepasan SPM di mana, katalah Ali di mana sekarang belajar? Oh, saya sekarang belajar di ini, di sini dan di sini. Tiada masalah. Maknanya dia ada identiti. Tapi kalau kita tanya Ali yang tadi mungkin tiada SPM, kita tanya dia Ali di mana? Oh, dia pun tak nak sebut. Sebab dia tak tahu ke mana dia. Dia sama belajar pun tidak, bekerja pun tidak. Di sini dia akan berlaku konflik identiti. Sebab itu kita kena jaga. Usia 17 tahun ini, kalau dalam kajian ini dikatakan warna merah akan digariskan pada usia 18 tahun. Maknanya, kalau dia melepasi garisan merah tu, dia ada identiti untuk dia sama ada dia berkejaya atau dia ada pengajian, maka dia tidak ada masalah dengan diri dia sebab dia sudah ada satu kita panggil arah tuju lah. Sekiranya tidak, kita kena bantu dia. Mereka yang tidak ada SPM tidak bermakna mereka tidak ada identiti,
mereka juga ada peluang-peluang belajar melalui kita panggil program-program yang tanpa SPM. Kalau di kuliah komuniti pun ada dipanggil program modul berkredit tanpa SPM pun ada. Jadi mereka ini perlu dibantu. Ibu-ibu ataupun kita tuan-tuan puan kena lihat peluang-peluang yang mereka dibantu di mana. Kalau di contohnya kalau lepasan PMR, PT3, mereka boleh dibantu di peringkat mana? Di Pusat Giat Mara misalnya. So, di sini kita kena alihkan dia supaya nanti dia tidak berlaku kekeliruan peranan atau konflik identiti. Kalau tidak, maknanya dia akan jadi manusia atau yang tidak kita panggil bangga dengan dirilah. Kita kena bangga dengan diri kita. Sebab kita berusaha untuk kita ke arah kejayaan dan juga ke arah kerjaya. Jadi di sini saya nak ingatkan pada tuan-tuan puan, anak-anak pada usia ini tolong kita pastikan kita berikan dia laluan dan juga kita panggil penekanan untuk memastikan dia disokong penuh untuk membantu bagi mereka ada identiti dan masa depan akan datanglah. Okey. Seterusnya 20 hingga 40 tahun. Okey, peringkat kemesraan rasa sayang. Ini tak ada dinafikan. Tuan-tuan juga mengalami benda yang sama sebelum ini pada usia 20 tahun. Ada kalanya sebelum 20 dah bermula dah di peringkat sekolah pun dah bercinta sebagainya macam mungkin Puan Helmiza ke Nur Hasham mungkin dah cinta peringkat swagandah, saya tak tahulah. Okey. Jadi apabila kita dah sampai peringkat ini, kita lihat kita perlu sedar ataupun ibu bapa sedar. Ini peringkat 20 ke 40 tahun ni ialah peringkat di mana individu akan mengimbangkan di antara sifat mesra dengan rasa terasing dengan mengasihi seorang individu yang lain. Kita tak nafikan benda ni berlaku. Anak-anak kita sama lelaki perempuan, dia ada seseorang yang yang difikirkan. Tapi kita kena kita kena bantu memastikan tidaklah perhubungan itu menyebabkan dia tersasar kepada perkara yang tidak baik. Mana kita sebagai kita panggil ketua keluarga sentiasa letakkan dirimu tu berharga tu, sentiasa kita mendekati, memahami, mengetahui dan juga memastikan adanya pedoman-pedoman yang membantu mereka untuk mereka tidak tersasar lah. Tapi peringkat inilah peringkat yang kita panggil berkeperluan untuk mereka mencari pasangan. Macam tadi kan kalau ada yang sebut dia mungkin dah berkenalan pada usia 20 tahun atau masa mengaji di universiti atau di mana-mana kan. Kita panggil usia itu ialah usia yang sesuai lah dengan usia manusia tu. Kemudian mungkin 30 tahun dah punya anak mungkin bawah 30 pun dah ada anak dah. Kemudian ke 40 jadi ini ke arah satu kita panggil keluarga yang sihat lah. Dan kita tak nafikan bila ada cabaran dalam keluarga, itu cerita lain. Cerita yang kita pentingkan sekarang ni apa yang kita lihat peranan kita untuk semasa kita menepani anak-anak atau manusia di depan kita, sama ada kita berupa depan kita suami atau isteri atau anak-anak. Kita kena pastikan kita letakkan peringkat kemesraan ini dengan betul lah. Okey, untuk 40 ke 65 tahun. Ini dia masuk range saya ni range apa tu you all ni bawah tadi kan 40 kan. Okey. Orang macam ni mungkin abang-abang, tuan-tuan dan puan dia mereka ini peringkat penghasilan dan kekakuan. Okey. Jadi mempunyai keinginan untuk membantu generasi muda. Macam saya lagi ni kan. Saya bila kata Nur Hasham kata okey, Cik Ramli ada satu lah ni slot. Saya kata okey lah, tak ada masalah, saya membantu. Kebetulan jadual kosong dan memang saya pun kita panggil kerap juga berceramah untuk pelajar-pelajar kan. Jadi keinginan untuk membantu manusia lain, membantu ke arah positif. Sama ada melalui kita panggil lisan kita ataupun perbuatan kita atau contoh yang kita boleh bagi kan. So kerana ia boleh memberikan kita panggil terbaik untuk masyarakat dan juga diri orang lain lah. So membina mereka sambil rumah tangga dan kejaya serta berusaha memberikan bimbingan dan berkongsi pengalaman dengan generasi muda. Saya kira ini di antara sesuatu yang membantu kalau ada pengalaman-pengalaman dia untuk dia kongsikan dengan orang lain lah. Okey. So apa yang kita lihat peringkat ini peringkat yang sampai ke usia bersara lah. Jauh lagi you all ni kan you all ni muda lagi. Jadi jauh lagi nak ke peringkat ini mungkin ada 20 tahun lagi mungkin mungkin Nur Hasham ada lagi mungkin 20 tahun lagi, Helmiza 20 tahun dan juga yang lain juga mungkin ada 20 tahun lagi, ada masa lagi untuk tuan-tuan lihat kepada fasa yang sebelum itulah. Okey. Dan bagi lelaki terutamanya fasa ini kan
40 tahun dia kata apa, life begin at 40, dia bermula nak tambah. Ini kadang-kadang kena tengok baliklah tak ada masalah. Itu sebenarnya pada saya kita tidak menyentuh di sinilah tapi apa pada saya 40 tahun ini adalah usia dewasa dewasa yang kita panggil tulen ni pada peringkat umur yang awal dewasa 20, kemudian 40 dewasa betul ialah sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapa, sebagai seorang kita panggil manusia, kita kena membantu manusia lain dalam apa kaedah sekalipun lah. Jadi kalau ada kita panggil kita meletakkan diri kita untuk adanya hubungan-hubungan lain, pastikan kita meletakkan diri kita dalam keadaan yang betul-betul kita bertanggungjawab. Tiada masalah sebab ini akan dapat kita menghargai orang lain dan juga diri kita juga dihargai. Okey. Kemudian 65 ke atas, peringkat ini sebenarnya peringkat terakhirlah kalau ada usia diberikan Tuhan kan sampai ke mungkin 80 ke ataupun ke atas kan. So ini dipanggil satu yang kita kehidupan manusia merupakan penerimaan, pencapaian dianggap satu peringkat ketulusan dan mungkin jangan bagi dia hampa lah. Tulus versus hampa. Maknanya kalau boleh ibu ayah yang dah tua tu kita raikan orang tua kita raikan, mungkin saudara ipar dua kita raikan yang tua. Jangan hampakan mereka sebab mereka pada usia ini tak ada apa yang mereka nak, hanyalah satu keadaan di mana kita bersama mereka untuk memberikan mereka satu kegembiraan lah. Okey. So tuan-tuan puan, saya nak balik pada komunikasi sedikit tadi Komunikasi ini sebenarnya dalam keluarga, apabila kita tahu tentang peringkat-peringkat usia tadi, kita kena pastikan komunikasi kita ini dalam keadaan yang tepat dan juga yang menyelesaikan lah. Jadi mungkin tiap-tiap pagi ke atau malam, ajarlah anak-anak kita untuk ucap salam. Macam saya kan, saya sekarang anak dah besar kan. Okey, jadi apa saya buat? Saya ucap salam dekat mana? Lepas subuh, saya hantar mesej salam dalam WhatsApp grup keluarga atau tadi keluarga. Sebab kadang-kadang anak-anak yang jauh pun dapatlah maklumat yang sama. Jadi benda tu membantu kita untuk mendekatkan diri kita, berterusan kita menghargai antara satu sama lain. Jadi kalau anak di rumah pula, bila kita keluar bertemu waktu pagi, salam. Ajar anak waktu malam nak tidur, salam. Saya tak kata apa macam anak saya kan, saya melihat contoh, mungkin tuan-tuan juga ada anak buat benda yang sama lah mungkin. Jadi nak tidur mereka jumpa kita walaupun dah berkahwin. Kalau dah balik rumah kita, dia nak tidur, dia salam kita sebagai ayah dan sebagai ibu. So benda tu dah jadi satu budaya bagi mereka lah. Dan ucap sayang ni penting anak-anak kita ucap sayang walaupun dah besar, tak ada masalah. Macam saya ucap sayang ni biasa je. Jadi ucap sayang kepada mereka, dan walaupun anak kita lelaki, tak ada masalah sebab sayang seorang ayah dan seorang ibu kepada anak, apa salahnya? Sayang bukan pada anak perempuan saja, sayang juga pada anak-anak yang lelaki. Ucap tolong kalau kita nak minta tolong ini kalau kita berdepan dengan anak. Tapi sama juga kalau kita berdepan dengan orang lain di peringkat di situasi lain yang saya maklumkan ni bukan dalam keluarga saja, di dalam masyarakat, di dalam kerjaya kita ucapkanlah perkara-perkara atau komunikasi kita kena betul lah. Nak bantu, nak minta tolong, nak minta suatu kerja, tolong. Saya tanya Hamiza, saya juga guna perkataan tolong banyaklah dalam sama ada dalam typing ataupun dalam lisan saya untuk staf saya lah. Jadi saya kata tolong ni tak ada masalah. Walaupun kita ketua, kita takkan tolong. Sebab apa? Tolong itu satu appreciate tau. Di samping kita ucapkan terima kasih nanti pada dia. Tolong bantu saya. Macam hari ni kan, saya hantar semalam maklumat kepada PBTM. Tolong saya sediakan satu, kita panggil lokasi untuk saya bercakap sedikit dengan peserta ceramah pagi dengan pejabat wanita. Dah dapat dah tadi sebelum dia keluar, saya ucapkan terima kasih lah dengan dia. Dan benda tu membantu kita untuk amang kita ni sentiasa menghargai lah. Okey, ucapan insya-Allah bila berjanji, kemudian ucapan maaf jika kita ada kesalahan yang kita lakukan dan berdoa untuk kejayaan bersama. Dan doa kita tu penting, banyaklah ustaz-ustaz sebut kita jangan lupa bila doa kita untuk orang lain juga untuk rakan-rakan kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk jiran-jiran kita, untuk semua umat manusia yang membolehkan kita membekalkan kita kejayaan untuk mereka lah. Okey. Dan okey, saya ada masa lagi ke Puan Rasha, sikit lagi boleh? Boleh. Okay. Aktiviti hidup dalam rumah tangga yang unggul. Saya nak kongsi sini sikit daripada tadi kita nak masuk kepada satu kita panggil carta pie ni, yang mana saya golongkanlah aktiviti hidup yang unggul. Bagaimana kita nak membina dalam rumah tangga kita ada aktiviti. Tak lari pada aktiviti ini. Pertama, dalam
24 jam kalau kita bagi 3, 8 jam tidur, 8 jam kita mungkin bekerja, 8 jam kita berada di rumah sebagainya kan kalau pelajar pula 8 jam di sekolah, 8 jam tidur, 8 jam di rumah. Okey, sama dengan kita lebih kurang macam itulah. Average dia begitu. Tapi dalam masa yang sama kita meletakkan inilah di antara aktiviti kita. Pengurusan rumah tangga, pekerjaan, rekreasi bersama keluarga, istirahat, ibadat, perhatian kepada keluarga, kebersihan diri dan juga persekitaran serta kebajikan. Jadi adakah ini kita laksanakan? Mungkin tak semualah, tapi pada setiap hari, tapi kita laksanakan juga dalam kita aktiviti kita mungkin dalam mingguan, dalam bulanan, tapi dalam keluarga kita memang kita ada buat benda-benda macam ni. Alhamdulillah. Contohnya pengurusan rumah tangga. Kan? Macam saya pengurusan rumah tangga ni banyaklah daripada kita panggil bulanan kan. Rumah tangga, kita uruskan bil-bil kita bersama dengan isteri kita uruskan macam-macam lah. Ada kalau anak nak berkahwin pula uruskan anak punya kita panggil persiapan perkahwinan, macam-macam urusan rumah tangga ni kemudian pekerjaan kita tak boleh lalaikan sebab pekerjaan memberi kita input atau income untuk kita menjadi seorang yang bahagia semasa kita hidup di dunia. Kita adanya pekerjaan untuk membantu kita memberi itu membeli ini sebagainya untuk keperluan hidup. Jadi pekerjaan tak ada orang tak boleh tak ada. Kalau tak ada maka dia akan jadi macam tadi sebut tadilah ada conflict identity lah. Kita tengok drama-drama kan bila suami tak ada kerja isteri apa berlaku sebagainya kan. Tapi pekerjaan dia penting lah tapi apa pun pekerjaan bukan makna dengan kerja kerajaan saja. Apa sahaja pekerjaan yang halal kita boleh lakukan membantu kita untuk kita mendapat pendapatan macam hari ini banyak pekerjaan lakukan di rumah kan melalui online juga kita panggil satu sumber pendapatan Okey, rekreasi bersama keluarga. Rekreasi ni buat tak? Macam sekarang PKP kita tak buat lah tapi kita buat di rumah. Kan? Kalau rumah tu 20x20 belakang ke depan ada tanah sikit buat tanam-tanam pokok menggunakan pakai hidroponik atau aquaponik pun okey so aktiviti bersama keluarga sebenarnya dah membantu kita untuk meletakkan diri kita ada rekreasi lah. Okey, sebut rekreasi bersama keluarga ni kita perlukan ruang sedikit tapi dalam rumah pun boleh tidak luar rumah, dalam rumah pun okey juga untuk rekreasi bersama keluarga. Mungkin kita main indoor game bersama keluarga rekreasi keluarga tak perlukan halaman okey. Istirahat, kita perlu istirahat, tidur yang cukup misalnya dan istirahat memberikan kita bagi kesihatan. Di samping tadi rekreasi tadi boleh memberi kita kekuatan membantu untuk menambah metabolisme kita kan. Dan ibadat di antara perkara yang wajib kita tak boleh lupa, di antaranya kalau kita berjemaah dengan keluarga, bagi keluarga yang kalau ada kesibukan tu, tapi yang penting tidak tinggallah solat 5 waktu. Itu yang paling kita panggil asas lah. Dan perhatian kepada keluarga sangat penting, sentiasa ambil peduli dengan keluarga. Anak balik lewat, macam saya kan bila maghrib dulu kalau saya kecil-kecil maghrib ibu ayah kata tak boleh keluar rumah, mesti ada rumah. Jadi kita guna pakai itu pedoman untuk pastikan anak ada rumah. Tapi kalau anak tidak ada rumah ketika waktu maghrib, kita kena telefon lah untuk bertanya ke mana dia, mungkin perjalanan sesak di mana balik kerja atau balik pada pengajian. Walaupun anak di luar daripada negeri kita dah bertanya untuk dapatkan kita panggil maklumat dan kita appreciate dia. Okey, kebersihan diri dan persekitaran. Ini penting. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan. Saya baca tu kajian kajian dalam saya tak ingat di universiti mana saya baca, tapi saya baca kajian ini waktu saya belajar dulu. Berkaitan dengan kebersihan diri dan persekitaran. Tapi saya nak sentuh kat sini, diri tak ada masalah pada saya, semua orang tahu bersihkan diri dan persekitaran, tapi rumah. Dia ada kaji tahu, di antara nak jadikan rumah tu orang tu lihat bersih keseluruhan rumah, kat mana nak tengok? Dia punya pengukur dia. Pengukur dia adalah pada tandas dan dapur. Dia ukur tandas dapur je. Kalau tandasnya bersih, dapurnya bersih, dia beranggapan peratusan keseluruhan rumah itu bersih. Tapi kalau sebaliknya, tak begitulah. Sebab itu saya selalu ingatkan anak-anak saya atau di rumah, pastikan kita tandas kena bersih, kemudian dapur kena bersih. Jangan tandas berlendir, dapur berlendir misalnya. Jadi rumah tangga kita pun nampak macam sihatlah. Anak guna tandas bersih, kita guna tandas bersih, dapur tempat masak, tempat makan kan, yang sumber makan kita bersih. Ini membantu kita untuk kita lebih kita yakin dengan kita panggil diri kita lah. Okey, kebajikan. Kebajikannya tak boleh lagi lah. Apa sahaja kebajikan berkaitan kesihatan dan sebagainya, kita kena utamakan. Ringkasnya untuk tuan-tuan dan puan, dalam meletakkan aktiviti hidup rumah tangga ni, kita memang tak lari daripada cerita apa yang saya buat ni.
lebih kurang ada berapa tadi? 12 Kalau tuan-tuan lihat dia 8 kalau tuan-tuan lihat dia mempunyai satu satu kita panggil pertalian atau perkaitan antara satu sama lain, dan kita akan buat saya tak langsung benda ni berlaku okey. Ni saya cakap apa ni syok sendiri aja ni apa ni Puan Nuraisyah. Sebab apa tak ada depan saya, tak nampak mata, tak nampak muka, tak nampak wajah kan. Tidak kalau di face to face ni bolehlah saya menjengah-jenguk tentang warna tudung, tentang senyuman, tentang macam-macam lah. Mungkin brooch dia pakai ke, tapi tak dapat tengok gambar, tak dapat sentuh yang lain Okey. Okey, pengusaha rumah tangga. Yang ini tak boleh lari daripada tanggungjawab kita sebagai ketua jadi hargailah diri keluarga kita, kedua anak-anak, penyediaan makan minum, membersihkan, berkemas, menghias, mengindah, menjaga, mengawal. Jadi ini adalah asas lah dalam meletakkan tanggungjawab kita. Saya percaya orang perempuan ni sebenarnya apa saya nak kata saya pun rasa kalau kita kata kuat orang lelaki dengan perempuan ni, kuat ni subjektif tau. Tapi kuat yang pada saya ni, orang perempuan ni dahsyat lah dia punya kuat. Tahu tak kuat ke? Dia tak kenal penat. Dah bekerja seharian di luar ni, daripada pagi sampai ke petang bekerja, kadang-kadang malam bawa balik kerja lagi, tapi dia sempat untuk memasak, mencuci, mengemas rumah, urus anak, urus suami. Saya rasa hebat. Tak pernah kita lihat orang perempuan bila balik dia terkapar. Jarang benar. Orang lelaki mungkin lah. Sebab saya cakap kan, kita penat, kita rasa macam hebatlah penat kita. Macam kita uruskan angkat gunung agaknya. Kita penat. Kita pun tak boleh buat, tak boleh. Kalau kita lelaki masak kata tak masak, dapur tak berasak rumah agaknya. Contohlah kan. Tapi orang perempuan saya lihat memang hebat. Saya tak dapat nak gambarkan macam mana ibu kita dulu kan, waktu kecilnya kita, dan kita bergambarkan kita dah boleh capture ibu kita pada usia kita boleh memahami dia kan. Wow. Kita flashback balik, Allahu Akbar. Sayang ibu kita sangat sayang. Jadi orang perempuan ni pada saya hebat hebat. Sebab tu kata tangan perempuan boleh mengguncang dunia Jadi sangat hebatlah tahniahlah kepada perempuan Dan saya kira bagi ibu ayah yang ada anak perempuan, saya rasa jagalah betul-betul, sebab itu syurga tu Anak lelaki juga syurga, tapi anak perempuan ni kalau dapat urus betul-betul, dia ialah yang kita panggil ibu ayah yang terbaik lah okey. Kemudian seterusnya berkaitan dengan pekerjaan. Yang ini penting lah, terutamanya pada lelaki lah tapi sekarang ni orang perempuan mudah bekerja, membantu jadi menjaga pendapatan keluarga, teguhkan sosial ekonomi keluarga, sumber yang halal dan baik, dan teguh. Saya respect lah suami isteri yang sangat berperanan, kukuh, silaturahim dalam keluarganya, dalam diri mereka ni kan. Tak ada fikir tentang kita panggil angkut lah untung rugi lah dalam keluarga. Berperanan masing-masing untuk saya membantu menyediakan keadaan yang kita panggil yang terbaik Okey, tahniahlah terutamanya kepada perempuan dan dalam keadaan begitulah Okey. Yang ini cerita-cerita tadi lah sebenarnya, contohnya rekreasi tadi sebenarnya begitulah Okey, nombor 26 ni. Okey, saya tarik ke bawah sikit. Okey, dah nak habis dah. 26 ni cerita istirahat, tidur tadi semua. Yang ni di antara tadi yang saya nak kongsikan bersama dengan tuan-tuan tentang penerangan dia lah Okey, perhatian pada keluarga ni, berbincang tadi kesihatan sebagainya, kemudian kebersihan tempat tinggal. Okey, saya nak tutup halaman rumah lah sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya, boleh tak jawab dengan saya? Tahu halaman rumah kan? Kalau rumah 20x20 tu ada halaman dia. 20x20 pagar. Kalau banglo pagar. Kalau semedi pagar. Ada orang pula 20x20 ada remote control, gate auto, balik, kemudian masuk, tutup, dah tak tahu dah orang lain. Saya nak tanya tuan-tuan puan, kita ada halaman tak diri kita? Saya nak tanya, baru nak tanya soalan ni, kalau ada siapa nak menjawab. Agaknya halaman diri kita macam mana tu? Halaman diri kita tu macam mana tu halaman diri? Apa daripada mana pengukur halaman diri kita tu? Boleh seorang nak cuba jawab? Mungkin pejabat nak tahu sedikit hadiah sikit ke? Saya tak dengar suara selain pada suara Nuraisyah dan Hamiza.
Kalau ada satu dua orang yang boleh membantu ke, agak-agak apa, di mana kita ukur halaman diri kita tu? Ada nak cuba tak tu? Dengar suara tu? Kak Salma, halaman rumah. Ya, apa tu pun? Saya tak dengar. Okey, Kak Salma dari penjara Halaman bagi diri saya kena ada sedikit ruang kemaafan. Itu mesti Ruang kemaafan. Okey, satu terbaik puan. Tahniah puan, dapat saya dengar suara peserta. Saya kalau ceramah ni saya suka dengan peserta, saya nampak direct lah. Okey, tapi tak apa, puan saya tak nampak pun, alhamdulillah. Okey, ada tak lagi nak cuba? Di mana halaman kita sebenarnya? Halaman diri kita. Penampilan diri kita. Okey tuan, terima kasih. Ada suara-suara hang tua di sini rupanya Okey, alhamdulillah. Okey, seorang lagi kau nak cuba? Ada lagi yang nak cuba? Okey. Kalau tak ada tak apa, saya nak tunjukkan dua-dua jawapan tu pada saya tiada yang tidak betul. Tepatlah jawapan tu Apa pun saya nak tambah sedikit lah Halaman diri kita tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya adalah depaan kita. Okey, kalau tuan-tuan nampak gambar saya ni, saya depa tangan, nampak tak depa tangan ni Rasyak? Nampak? Nampak Depa tangan saya ni, kalau saya pusing 360 degree, saya pusing keliling ni, kan? Saya pusing keliling tangan saya ni kan? Itulah sebenarnya halaman diri kita. Kita boleh untuk menolak orang untuk tidak masuk halaman kita, atau kita boleh menggamit orang masuk halaman kita melalui halaman kita yang 360 degree ni. Sebab itu ada setengah orang kadang-kadang kan, rumah 20x20 halaman kecil tapi tidak juga terbuka untuk orang lain. Halaman diri pun tak dibuka untuk orang lain. So macam mana kita nak menjadikan diri kita ni dihargai atau kita menghargai, terutamanya kaum keluarga kita lah. Halnya asnya anak-anak kita. Kalau kita menolak mereka, ada di antara ibu bapa anak dia beza-bezakan. Anak ini tak boleh masuk diri dia. Ni contohlah macam tu kan. Mungkin. Tapi kalau boleh semua anak kita tu masuk halaman kita. Sebab mereka adalah tanggungjawab kita. Walaupun mereka dah berkahwin, kita tetap juga ada tanggungjawab kepada ibu dan bapa. Jadi kita masukkan diri kita, mereka dalam diri kita. Kita rapatkan mereka dalam kita punya pelukan. Itu halaman kita sebenarnya. Bukanlah nak dapatkan mereka. Ini analogi lah andaian. Tapi itulah sebenarnya kita sentiasa untuk beri dia perhatian. Maknanya kita punya halaman tu kita jaga betul lah. Halaman diri ni boleh juga kita tolak untuk orang yang boleh merosakkan kita. Contohnya orang yang mungkin perompak misalnya, penagih dada misalnya sebagainya kan. Mungkin nak meragut, kita kena tolak halaman. Kita tolak, maknanya tak masuk. Kita tak beri dia masuk halaman kita dan kita tak join dia. Contoh lagi satu. Minta maaf lah. Tapi macam mana lah kita nak halang orang-orang yang toxic ni sebenarnya kan? Ya. Cara terbaiklah kita nak menghalang memasuki halaman diri ni, orang-orang yang toxic ni dekat dalam diri kita. Betul. Saya nampak kita kena pastikan, tapi bukan makna kita halang diri dia, kita biarkan dia. Kalau dia itu adalah keluarga kita, ahli keluarga kita, tak kita biarkan dia. Kita tidak masuk halaman kita tu, tapi kita kena membantu dia dalam apa-apa kaedah yang dibenarkan, memastikan dia kembali balik ke jalan yang benar. Itu penting. Sebab itu negara juga ada kaedah untuk membantu mereka ini. Jadi halaman diri kita ni kita kena jaga supaya kita tidak diseroboh. Dalam masa yang sama kita kena membantu orang lain. Halaman diri ini pada saya sangat penting lah. Kadang-kadang ada setengah orang dia mengukur kasta. Oh, aku dari keluarga yang kaya, engkau di keluarga yang miskin. Oh, aku di keluarga yang berada, engkau tak berada. Di sekolah, di tempat kerja, di mana-mana, ataupun kasta-kasta yang dibina sendiri, maka halaman dia terbina dengan keadaan yang berbeza. Ada kawat duri, ada kawat yang apa kita panggil ni, anti-climb, ada kawat yang mungkin bukan kawat batu terus, macam-macam lah. Atas kita lah. Jadi kita sebagai manusia sepatutnya kita buka halaman kita, terutama perkara-perkara yang boleh membantu kita untuk kita menjadikan panduan dan pedoman lah. Kita raikan, terutamanya orang-orang yang hebat. Kita jadikan dia rakan kita dan dia boleh membantu kita untuk jadi tambah baik pada masa yang akan datang. Sebab kita tak nafikan belajar ni non-stop. Tidak ada orang kata dia hidup, dia tamat belajar.
dia belajar PhD pun dia tamat. No. Belajar dia non-stop. Maknanya kita sebenarnya sentiasa belajar. Orang mengaji Quran juga dia sentiasa belajar. Hari ini dia belajar tajwid, esok pun tajwid lagi. Walaupun dah bagus dah dia belajar, dia baca, kemudian dia berteranum sebagainya. Tapi belajar maknanya non-stop. Sebab itu kita perlu untuk pastikan diri kita ni, halaman kita ni kita bukalah untuk orang lain supaya kita boleh membantu, insyaAllah. Okey, seterusnya. Okey, kebajikan tadi, yang ini saya kira dah selesai tadi. Okey, saya nak bagi kesimpulan sebab Nur Rasyad bagi saya sejam aja. Okey, kesimpulan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, yang saya kasihi, diri manusia itu adalah amanah Allah yang sangat mesti kita jaga dengan baiklah. Diri manusia maknanya diri kita, diri anak-anak kita, diri keluarga kita, seperti mana mereka juga begitu pada kita. Statement saya tadi, kerana dirimu terlalu berharga tu amang kita lah, antara kita. Jadi mendidik anak-anak ataupun manusia lain, kalau kita seorang guru atau kita seorang ayah, ibu dan juga orang yang sepatutnya mendidik, menjadi tuntutan dan wajib kepada semua manusia, khasnya pada ibu dan bapa. Sebab itu ibu bapa perlu ada satu kita panggil kaedah untuk memastikan didikan. Bukan ibu bapa tak perlu mendidik, tak betul mendidik. Ibu bapa tahu mendidik. Dia ada kaedah mendidik. Kadang-kadang berlaku melalui apa ditontonkan pada ibu bapa sebelum ni, kemudian melalui apa yang dilihat, apa yang disaksikan di luar sana, dia mendidik, dan apa yang difikirkan perlu, dia mendidik betul. Cumanya kewajipan mendidik atau tuntutan wajib mendidik ni kena kita lihat, kena kita pastikan kita sentiasa untuk menambah baik diri kita. Moga dengan adanya kemahiran-kemahiran tambah baik itu, kita dapat menambah baik lagi kaedah memberikan untuk kita, kepada anak-anak kita, dan mungkin anak-anak kita kepada cucu-cucu kita, dan seterusnya, menjadikan keluarga kita keluarga yang pada saya memang terdidik lah. Okey. Kemudian pendidikan anak-anak ni, tuan-tuan puan, meliputi aspek jasmani, rohani, intelek dan emosi. Saya nak sentuh sikit. Kita lihat anak kita hari ni tak demam, anak kita tak sakit, itu jasmani. Kita kena jaga dia. Hari ni kita bagi anak kita makan, itu makan ini benda berahsia, jasmani dia. Tapi tak cukup itu, tuan-tuan puan. Kita kena tiap rohani dia. Anak kita solat tak? Anak kita tahu tak baca Quran? Anak kita, kalau anak tak boleh baca Quran, anak tak khatam Quran, tajuk kita tadi, dirimu terlalu berharga tu, peranan kita tak dimainkan. Atau kita sendiri, kita kena dah tahu, dah khatam Quran, kita nak mengaji lagi, tak ada masalah. So, rohani itu, bila kita letakkan kekuatan, maka itu adalah pasak di mana dia tak akan lupakan keluarga dia, dan dia tak akan lupakan tentang peranan sebagai manusia. Penting tu kerohanian dipanggil, kalau dipanggil dalam bahasa psikologi dipanggil SQ, spiritual question. Okey. Jadi kita ada IQ, kita ada EQ, kita ada FQ, atau PQ, physical question. Kemudian kita ada spiritual question, IQ, intellect, intelligence question, kemudian emotion question. Jadi pada saya lah meletakkan diri kita ni intelek tadi pula daripada kita punya pencapaian kehidupan kita, mungkin pengajian dan sebagainya, kita kena atur anak kita. Jangan anak kita pasak dengan kau kena belajar betul-betul, kau betul, tak ada masalah. Kita doakan, kita melatih menjadikan anak kita baik pada kita, itu tuntutan. Maknanya memang semua ibu ayah nak macam tu. Tapi pastikan anak-anak diseimbangkan dengan 4 perkara ni. Dia panggil JERI lah. JERI ni makna JERI ni dan supaya nanti anak-anak ni rasa emosi dia tidak terganggu, emosi dia cedera. Dan tuan-tuan tahu dalam banyak kajian mengatakan bahawa kejayaan seorang manusia itu dia tak datang daripada intelek saja tau. Peratusan tertinggi datang daripada kekuatan dalaman dia. Mana kita panggil emosi dia yang stable. Dia meletakkan diri berjaya kerana dia ada keyakinan diri, dia ada kepercayaan pada diri dia untuk dia maju, maka dia akan bergerak. Dan saya nak kongsikan tuan-tuan puan, waktu saya jadi guru dulu, saya pernah jadi guru, saya pernah mengajar di 16 tahun saya mengajar sebagai guru sekolah lah, dan sekarang dah 17 tahun saya di college community lah. InsyaAllah. Jadi apa yang saya lihat, seorang pengetua saya ingat lagi nama pengetua saya lagi. Nama dia adalah Mr. Tan Sibun. Dia berucap waktu perhimpunan pagi, depan saya ni pelajar-pelajar Chinese. Saya mengajar di Catholic High School. Dia kata,
kita ni berjaya kan bukan kerana kita lahir pandai. Oh, saya pun terpegun dia cakap tu kan, ucapan dia pagi Isnin tu, bukan lahir pandai. Dan dia kata diri dia, macam saya kan, saya tak lahir saya pandai, saya dapat first class Universiti Melaya, dia kata, tapi kerana saya rajin, dia kata, kerana saya rajin. Rajinlah itu membawa kita kepada pandai. Sebab apa? Kita tidak malas. Jadi banyak orang lihat, kita lihat orang, kebanyakan orang pandai ni kenapa? Kerana mereka rajin sebenarnya. Rajin berusaha, rajin untuk mengkaji, mengulang kaji, macam-macam lah. Sama perniagaan ke ataupun pelajaran kan. Kerajinan itu membantu kepada, kita panggil kunci kepada kejayaan. Dan ada satu K lagi dipanggil keyakinan dan kepercayaan juga kunci kepada kita panggil ketulinan diri. Contohnya, bila seseorang itu macam saya kan, saya yakin staff itu, saya yakin dengan dia boleh buat kerja yang kita bagi dan saya percaya dia boleh buat kerja itu. Maknanya timbul satu lagi di mana keyakinan dan kepercayaan kepada kita punya anak kita dan juga staff kita, ada manusia lain, maka kita berikan dia peluang untuk dia melaksanakan tanggungjawab itu. Dan dia mesti ada kerajinan. Yang itu saya nampak lah. Okey, slide saya yang seterusnya. Kemudian, saya nak tutup dengan apa tu? Yakin dan percayalah. Semalam adalah pengajaran. Semalam, maknanya benda yang berlaku semalam tu adalah pengajaran bagi kita. Jadikan dia pengajaran. Kalau baik, maka kita teruskan. Kalau tak baik, jadikan dia apa sebagai, kita panggil apa tu? Sempadan untuk kita tak mengulangi kesilapan, kesalahan kita semalam. Dan semalam maksudnya masa lampau. Semalam lah. Okey. Esok adalah motivasi. Sebab dalam Islam kita ada disebutkan, kita kena pastikan kita melakukan sesuatu lebih baik hari ini daripada semalam dan esok lebih baik pada hari ini. Dah ada benda tu kan? So esok itu adalah motivasi. Jangan ada setengah orang esok ni dia malas kan, semalam dia masak, hari ni dah penat masak, tak masak esok. Tak boleh lah, contohlah kan ataupun tak nak bekerja esok atau tak nak mengurus keluarga esok. Tak betul lah. Esok adalah motivasi. Selagi hayat di kandungan badan, selagi Tuhan beri kita kecerdasan, sihat kesihatan, gunakan kesihatan kita ni, gunakan nikmat kita ni untuk orang lain. Kita akan dapat dia punya keberkatan. Bukan untuk diri kita, untuk orang lain sahaja. Bukan untuk diri kita sahaja, untuk orang lain juga. Bukan kita pendapatan kita untuk orang lain, diri kita ni juga. Apa yang kita nak sandarkan, apa kita nak laksanakan untuk orang lain. Okey, hari ini kita mesti jalani dengan gembira. Okay? Esok motivasi, hari ini kita mesti jalani dengan gembira. Seboleh-bolehnya kita benalah kegembiraan dengan keluarga. Kalau hari ini kita balik kerja, kita ada sikit masalah, tolong jangan kongsi dengan keluarga waktu makan. Tolong jangan kongsi dengan keluarga waktu mereka tengah gembira. Kita cuba letak dalam kereta kita misalnya, sangkut di gate kita misalnya kan. Itu urusan kita. Kalau nak berkongsi dengan isteri pun kongsilah dengan cantik. Jangan kongsi dengan komunikasi yang sebaliknya. Tak memungkinkan kita dapat gembirakan orang lain. Kita dah melakukan satu kesilapan yang besar dalam keluarga kita lah. Okey, ingatlah 3S selalu iaitu apa tadi? 3S ni pastikan sabar, senyum dan syukurlah. Terimalah diri kita seadanya lah. So last kali ialah tenang-tenang ajalah, Allah akan ada. Okey, yang itulah kita nampak kekuatan kita. So saya punya moto saya bila saya bersama dengan saya punya pelajar, saya gunakan harap-haraplah pertemuan kita, apa saya kita lakukan sejenak bersama selamanya terasa. InsyaAllah yang manfaat boleh dikongsikan untuk diguna pakai, yang tidak jadikan dia sebagai sempadan insyaAllah. Dan slide yang terakhir kita adalah slide berkaitan dengan apa? Adalah pantun Puan Nuraisyah sedikit kan. Okey, anak ikan dipanggang serata, hendak dipindang tidak berlada. Andai terdapat kesilapan kata, ampun di pohon, maaf dipinta. Segala yang baik datang pada Allah SWT, yang buruk, yang lemah, yang baik pada saya. Jadi yang mana saya kongsikan baik, maka tuan-tuan dan puan-puan jadikanlah dia sebagai satu mungkin sedikit manfaat, kalau tidak just untuk pendengaran sahajalah. Terima kasih tuan-tuan puan. Jumpa lagi insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kepada Puan Nuraisyah. Terima kasih diucapkan kepada CR atas perkongsian yang hebat bagi saya. Okey, so ingatkan kita kena ingatlah 3S yang disampaikan, kena senyum, sabar dan syukur sentiasa. Okey, bukalah halangan diri kita supaya
kita boleh menerima pendapat orang lain, terima pendapat orang lain untuk membahagiakan diri kita dan juga orang lain, kan? Sebab kalau kita kunci rapat-rapat, tak mungkin kebahagiaan tu akan ada. Okay? So, saya ada pantun, saya pun ada pantun juga. Okey, silakan. Tapi kalau kita berakhir, okay, link e-sijil, okay, link e-sijil telah pun dipaparkan. So, saya mohon untuk mengisi e-sijil tersebut dan anda akan dapat e-sijil tersebut masuk melalui email anda. Sekiranya peserta tidak dapat e-sijil, so boleh berhubung terus dengan saya. So yang mana boleh kunci masuk terus dalam link tu, sila kunci masuk terlebih dahulu. So saya harapkan semua perkongsian hari ini dapat memberi manfaat kepada semua dan kita akan berjumpa lagi pada lain masa. Okay. So saya pun ada pantun sebabkan CR pun ada pantun kan. Okey, insyaAllah. Silakan. Buah kelapa, buah papaya. Aduh, sedap pula. Ambil dulu nanti bayar. Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan saya. Yang hadir jangan bosan ya. Siang-siang tanya isteri, sudah makan atau belum? Okay. Selesai sudah program hari ini. Sekian dan Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum, jumpa lagi. Okay. Terima kasih Puan Nur Wahida, Nazira Ismail, Nur Rashikin Ibrahim. Tapi sebelum tu jangan keluar dulu. Boleh tak kita nak ambil gambar? Kalau boleh semua open kamera. Menarik juga tu. Tolong kejap, saya nak ambil gambar sekejap. Untuk semua, open kejap. Sahabat-sahabat saya Mana semua. dia Helmiza? Dalam kereta Helmiza tu. Ya bos. Dalam kereta, okey. Ni bukan setakat EO saja, pensyarah pun ada pensyarah pun ada ni. Okay, bagus, terima kasih kerana menyokong kami. Okey. Apa, yang mana ada je. Okay, on. Kita akan ambil gambar ya, kejap. Okay, on kamera. Okay, Kak Syikil semua tu. Okay, Alhamdulillah. Okay, dah sedia. Open dulu, saya tengok gambar yang tak buka lagi. Ya, oh cekik wafa. Okay, cun. Okay, 1, 2, 3. Okay. Sekejap ya, ada lagi. Next. Helmiza ke mana tu? Ya. Helmiza ke mana? Oh, bos dia rindu betul dengan dia ni. Aduh. Ambil vaksin. Oh, vaksin. Okey, Alhamdulillah. Okay. Ada lagi? Oh, ramai. Nanti share dengan saya gambar tu, Narasha. Boleh tuan, tak ada masalah. Okay, saya 1, 2, 3. Dah banyak kali senyum dah tadi. Okay. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama. Jumpa lagi insyaAllah. Salam, terima kasih. Terima kasih Cik. Ya, terima kasih sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Yang ada di perpustakaan itu. Okey, contoh penggunaan dia. Kita boleh timer untuk buka tutup buku pada waktu tertentu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka tutup gerai untuk keadaan cuaca.